Mesti ada orang yang miskin, mesti ada orang yang fakir. Walaupun tempat kita semua kaya, tapi tempat orang mesti ada. Walaupun tempat kita kaya, negeri kita, harta negara kita, tapi mesti ada negara luar yang tidak bernasib baik. Mesti ada. Kan? Nak cari satu dunia orang yang tak ada miskin atau fakir, agak mustahil lah. Kemungkinan besar tidak ada, walaupun tidak mustahil untuk Allah Ta'ala melakukannya. Tapi realiti nampak macam tak ada. Macam susah kita nak dapati semua manusia tidak fakir atau tidak miskin, tidak ada kelaparan. Mesti ada yang miskin. Sebab itu disyariatkan zakat. Kan? Sampai hari kiamat kepada asnaf yang 8 antaranya ialah kepada fakir dan miskin. Tuan-tuan baca surah At-Taubah ayat yang ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kita belajar fiqh zakah, bab zakat tu, ujung sekali ada bab asnaf zakat. Ada beberapa bab kita bincang dalam bab zakat ni, ujung sekali bab asnaf zakat. Ada 8 kan? Allah Ta'ala kata zakat mesti beri kepada 8 asnaf. Salah satunya al-fuqara wal masakin lah, orang fakir dan miskin. Mesti dibantu. Mesti ada orang yang fakir, mesti ada orang yang miskin. Yang mana mereka sentiasa kelaparan, dan itu alasannya yang disebut oleh sebagian ulama kenapa disyariatkan puasa, supaya kita merasai kelaparan seumpama golongan-golongan yang tidak bernasib baik. Kan? Lapar mesti ada. Orang fakir miskin mesti ada. Sebab itu para fuqaha sebahagian besarnya mengharuskan naqluz zakah, mana zakat dipindahkan. Zakat dipindahkan itu harus, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Contohnya, di tempat kita semua dah tak ada asnaf, orang fakir miskin tak ada. Boleh kita naqluz zakah, pindah zakat pergi ke tempat lain di luar daripada kawasan kita, jika di luar atau di kawasan berkenaan ada asnaf ataupun ada orang yang perlu dibantu. Tempat kita ni dah kaya belaka, tak ada yang fakir, tak ada yang miskin, kan? Harus untuk kita memindahkan zakat pergi ke tempat lain yang ada fakir dan miskin, walaupun di negara luar bahkan, kan? Kalau hak sunat-sunat tu tak ada pertikaian lah. Daging korban nak dihantar keluar daripada kawasan kita itu tak ada masalah sama sekali. Hatta kalau tu lihat negara-negara Islam banyak duk hantar daging-daging korban daripada negara dia ke negara lain. Saudi umpamanya, daging korban dia bungkus dihantar pergi negara-negara yang berdekatan, hantar ke Syria ada seumpamanya. Hak sunat tu tak ada masalah sama sekali, kan? Kita sembelih korban kat sini nak bawa balik Kelantan, bawa balik tak ada masalah sama sekali, kan? Pasal dia benda yang sunnah. Kalau benda wajib ada keharusan, jika ada keperluan-keperluan tertentu, of course lah kita nak dahulukan di kawasan kita. Tapi dah dari kawasan kita tidak ada orang yang menerimanya, pergilah tempat lain, kan? Ramai lagi di luar sana yang fakir, yang memerlukan bantuan. Hatta kalau di luar negara kita pun tidak ada masalah sama sekali. Kalau hak wajib, hak sunat, lebih-lebih lagi lah boleh. Betul tak? Macam orang buat korban, umpamanya nak korban nak buat kat luar lah. Selalu korban tiap tahun, dulu sekarang ni dah buat, ada kat Kemboja, ada kat macam-macam negara yang kita lihat agak tak bernasib baik lah. Tak ada masalah. Nak buat kat sini, buat kat sini, kan? Nak buat kat luar. Hatta saya sendiri pun, saya ingat dah 2-3 tahun saya berkorban di luar. Terpulang kepada masing-masing. Ada kata keutamaan di sini ustaz, mungkin keutamaan, tapi tak salah sama sekali untuk kita berkorban di luar. Baik. Jadi ada al-ju', ada kelaparan. Sebab itu kita hendaklah memastikan bahawa kita membantu sesama kita bila kita berniaga atau seumpamanya bayar zakat. Sebab dia juga satu benda yang penting. Sebab itu khalifah Islam terdahulu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, dia hantar surat kepada wilayah-wilayahnya, selain daripada dia suruh orang jaga ibadah-ibadah peribadi, semayang, puasa atau seumpamanya, dia juga menghantar surat yang khas tentang zakat. Dan surat tu pun panjang, kan? Saya dulu belajar bab zakat, nak hafal surat Abu Bakar As-Siddiq kepada gubernur-gubernur atau pemerintahnya di tempat lain, antaranya
dia hantar ke Bahrain. Siapa dia hantar ke Bahrain? Dia tulis surat. Kerana surat itu menjadi dalil akan pensyariatan zakat ni, zakat harta. Di samping hadis-hadis yang lain, dia juga antara dalil yang dijadikan sokongan lah oleh para ulama. Surat yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq ke Bahrain kepada gubernurnya, panjang. Hadhihi faridatus sadaqah allati amara Allah biha, allati amara Rasulullah, wallati amara Rasul apa? Hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah 'alal muslimin, wallati amara Allah biha rasulah, bla 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 sampai habis. Panjang tu. Saya dulu naik sakit kepala nak hafal, pasal kita dulu belajar bab zakat. Saya master di UPSI bab zakat kan. Jadi saya nak kena hafal dalil-dalil zakat. Oh susah. Hantar surat pasal harta. Zakat ni penting. Dan siapa yang tak bayar zakat atau enggan, dia akan perang golongan berkenaan. Tu Umar Al-Khattab. Itu Abu Bakar As-Siddiq. La uqatilanna wallahi ma farraqa bainas shalah waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membeza-bezakan antara semayang dan zakat. Pasal zakat pensyaratan tentang harta, solat pensyaratan tentang spiritual, ibadah masing-masing kan. Dua-dua tu penting. Hatta Allah Ta'ala bila menyuruh orang tu semayang, dia akan suruh orang tu bayar zakat. Semayang ibadah individu, zakat ibadah masyarakat kan. Bila Allah Ta'ala suruh semayang, mesti suruh zakat. 5 kali dalam Quran Allah Ta'ala suruh semayang, suruh zakat. Suruh semayang, suruh zakat. Suruh semayang, suruh zakat. Mesti ada kan. Surah Al-Baqarah ayat 43, surah Al-Baqarah ayat 83, surah Al-Baqarah ayat 110, surah surah An-Nisa ayat 87, dan juga surah surah An-Nisa ayat 77 tak silap saya. Kemudian akhir sekali surah An-Nur ayat yang ke-50 something, 56, 57 macam tu. Aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Semayang zakat, semayang zakat, semayang zakat. Jadi sentiasa ada pensyariatan berkenaan. Malah ada fiqh zakat.